tua sikit tu ada sedikit warna pink patches lah yang kita nampak kat situ. Kuala Sepetang, sebuah perkampungan nelayan di muara sungai yang terletak 12 km dari Bandar Taiping, Perak. Dahulu dikenali sebagai Port Weld, lokasi ini adalah jalinan landasan kereta api pertama di Malaysia yang menghubungkan Taiping dan Port Weld. Siapa sangka di sini tersembunyinya permata yang perlu dikaji dan dipelihara. Sekumpulan penyelidik mengambil peluang menerokai hidupan laut yang sukar untuk dilihat namun tidak mustahil. Kerjasama antara dua institusi, Universiti Malaysia Terengganu dan Universiti Malaya ini untuk menjejak ikan lumba-lumba bagi melakukan kajian pemeliharaan. Memang kita dah tanda sebetulnya lokasi persempelan yang kita buat tu dalam GPS. So kita memang ada lokasi yang tertentu di mana kita pergi dan mengambil sampel air ataupun sampel sedimen untuk kajian eDNA, kita panggil environmental DNA. Kita ada survey route yang sama untuk kita keluar. Kawasan kajian kita sebetulnya ialah daripada kawasan Kuala Gula hinggalah ke Kuala Jarum Mas. Nak sampai ke Kuala Jarum Mas ada 4 kuala lagi. Kru MHI bertuah kerana dapat mengikuti perjalanan mereka menjejaki hidupan laut yang semakin terancam. Perjalanan ke Kuala Jarum Mas dari Kuala Gula mengambil masa lebih dari 1 jam. Kajian mamalia laut ini mula dilakukan sejak 2012. Selain Kuala Sepetang, beberapa tempat turut menjadi lokasi, antaranya seperti Teluk Brunei, Pulau Pinang dan Kedah. Seluas mata memandang, di Laut Selat Melaka terdapat 22 checkpoint yang perlu dilalui bagi mengambil sampel air laut. Kami perlu berhenti seketika pada setiap checkpoint bagi mengambil 1 ke 2 liter sampel air laut. Tujuannya bagi mendapatkan DNA persekitaran laut serta mengetahui organisma yang wujud di perairan tersebut. Setiap botol air yang dikutip perlu disimpan dalam suhu dingin iaitu bawah -4 darjah Celsius bagi memastikan organisma segar. Walaupun cuaca mendung dan hujan renyai seketika, perjalanan tetap diteruskan. Jadi sekarang kita telah tiba di checkpoint yang ke-20 dan terdapat lebih kurang 2 lagi checkpoint sebelum menuju ke checkpoint yang terakhir iaitu di Kuala Jarum Mas. Dan kedalaman laut di sini difahamkan lebih kurang 3 meter dan lebih menarik lagi di belakang kami ialah Pulau Pangkor dan laluan yang kami lalui bersebelahan pesisiran pantai Pasir Hitam. Perjalanan seterusnya menuju ke checkpoint terakhir iaitu di Kuala Jarum Mas. Setibanya di lokasi, seperti biasa, penyelidik perlu memeriksa terlebih dahulu kedalaman air laut. pH air juga perlu diketahui bagi melihat nilai skalanya. Setiap data perlu direkodkan. 34.62. Ketika sedang bekerja, tanpa disangka, sang permata yang dinanti akhirnya muncul. Profesor Dr. Saifullah Arifin Jaaman, 53 tahun, yang berkecimpung dalam penyelidikan mamalia marin sejak 1996, mula menyediakan senapang satu laras yang digunakan bagi menembak spesies hidupan laut ini untuk mendapatkan cebisan spesiesnya. Setakat mana saya tahu, dia tak bahaya. Dia nak kata jinak tu tidak juga.
dia adalah wild species dan dia perlu hidup dan sebagainya. So saya rasa behavior tu juga berkaitan dengan kat mana dia mudah untuk mendapat makanan. Kita yang selalu nampak di sini yang itu ikut behavior. Kita nampak dia suka makan yang jenis catfish, iaitu ikan duri, ikan sini dipanggil ikan belukang dan sebagainya. Kita dapat bila dan dia pandai bila dia makan tu, dia tak makan di bahagian kepala, dan bukti dia biasa kita jalan kita nampak kepalanya terapung, dan ada kepala tu yang masih hidup pun kita pernah jumpa. Pada awalnya hanya seekor sahaja yang kelihatan. Senapang diacukan, tetapi tanpa disangka, rupa-rupanya sekawanan spesies ini turut hadir. Tembakan pertama dilepaskan, tetapi malangnya tidak mengena. Setelah seketika, mamalia laut ini semakin dekat dan semakin banyak. Tidak dapat dipastikan jumlah ikan lumba-lumba jenis Indo-Pacific humpback yang berenang mengelilingi bot kami, namun kehadiran mereka cukup mengujakan. Kebiasaannya waktu paling sesuai untuk melakukan kajian ini ialah ketika air laut mati, iaitu tiada arus dan tidak bergelora, yang biasanya berlaku 2 kali sebulan. Ini disebabkan ketika laut tidak bergelora, haiwan ini akan datang ke perairan untuk mencari makanan. Selain itu, mudah untuk dilihat bagi melakukan kajian. Cubaan seterusnya dilakukan, tetapi tidak juga berhasil. Haiwan bijak ini seolah hanya bermain-main dengan kami. Dart biopsi digunakan untuk mendapatkan cebisan haiwan ini. Terapung di laut dan perlulah dikutip. Walaupun gagal untuk kali ini, tetapi usaha tetap diteruskan pada kajian lapangan berikutnya. Ekspedisi yang bermula dari jam 9 pagi dan berakhir pada jam 6 petang meninggalkan kesan buat kami yang mengikutinya. Selain melihat ikan lumba-lumba, Kuala Sepetang turut terkenal dengan paya bakau, menarik perhatian sekumpulan sang helang mencari makanan di muara lautan. Keindahan perkampungan nelayan ini menjadi tempat persinggahan spesies mamalia laut ini bermain dan mencari makanan. Secara tidak langsung menjadi indikator kepada kebersihan perairan tersebut. Melalui kajian genetik yang dilakukan oleh penyelidik ini, perbandingan warisan ikan lumba-lumba yang berada di persekitaran perairan Vietnam, Thailand, Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan. Walaupun kajian masih diteruskan, tetapi usaha yang dilakukan bagi memelihara habitat ini penting demi memastikan kelangsungan khazanah hidupan laut.